Assalamualaikum, apa khabar kepada anda yang berada di rumah dan juga yang berada masih lagi terus setia berada di Stadium Putra Bukit Jalil. Sebenarnya ini adalah rakaman imbasan Akademi Fantasia yang dirakam awal pagi tadi, lewat malam tadi. Jadi inilah dia dan terima kasih kepada semua kerana terus menantikan imbasan Akademi Fantasia ini. Malam tadi telah berlangsung konsert Gilang Gemilang, konsert Akademi Fantasia akhir di mana kita sekaligus telah pun mencanangkan dan mengumumkan juara Akademi Fantasia musim yang keempat ini. Jadi semua dah tahu siapa. Jadi tak payahlah kita berteka-teki lagi dah kan. Anda pun telah melakukan tugasan anda. Terima kasih yang teramat sangatlah kepada anda. Baik, dalam imbasan Akademi Fantasia seperti yang lalu kita akan menemu Rama dan keindahan imbasan Akademi Fantasia ini kita akan gabungkan ke semua finalis-finalis kita. Walaupun kita pernah menemu bual Lotte ketika Lotte terkeluar dahulu, tapi kali ini Lotte akan kembali sekali lagi dalam imbasan Akademi Fantasia, tapi kita akan menemu bual seorang demi seorang dahulu. Baik, kita akan saksikan dahulu bagaimana agaknya ketika saya mengumumkan pemenang tempat yang kelima. Jom kita saksikan rakaman konsert malam tadi. Di tangga yang kelima untuk Akademi Fantasia musim yang keempat ini adalah Velvet. Okey, dan kita dalam bahasa Akademi Fantasia ini akan bawakan untuk anda pemenang tempat kelima, Velvet. Okey, itu dia, come Velvet. Allah, macam ratu kita berhias dekat situ. Cepat ke sini. Okey, sekali lagi tepuk tangan untuk Velvet. Barulah abang boleh ucapkan tahniah. Velvet buat persembahan bagus sekali pada malam tadi. Abang cukup jatuh cinta dengan Velvet apabila Velvet menyanyikan lagu Kini Detiknya. Memang. Tapi ialah orang kata rezeki kan Velvet kan? Ya. Tempat kelima pun ada hadiahnya. Okey, saya akan bacakan sekali lagi hadiah yang dimenangi oleh Velvet. Sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajan M Mobile Sinar Berhad, barangan OSIM dan pakej penjutan ke Beijing tajaan Pearl of the Orient Travel and Tour Malaysia Sendirian Berhad. Bilalah agaknya nak pergi ni, kita pergi sama kah atau mau bawa siapa? Boleh kalau abang mau ikut. Okey, Velvet, bila Velvet mendapat tempat kelima, adakah Velvet rasa macam Velvet tidak melakukan persembahan yang sebaik yang Velvet boleh? Tidak, saya rasa saya bersyukurlah sebab macam hari ini persembahan yang saya lakukan saya buat dengan sepenuhnya lah, walaupun jangan takut, nervous, memang adalah sangat-sangat ketara. Okey, kalau kata Velvet diberi peluang untuk menyanyi sekali lagi lagu yang sama ataupun persembahan yang sama, Velvet rasa Velvet boleh buat lagi bagus ya? Rasanya boleh kalau diberi peluang, ya. Okey, Velvet, abang nak tanya Velvet di tempat kelima. Sekali lagi abang nak bakar Velvet sikit. Kehadiran Lotte menyebabkan pengundi-pengundi Sabah banyak bertumpu kepada Lotte untuk memberikan undian dan mereka tidak memberi tumpuan, boleh saya katakan, kepada Velvet. Jadi adakah kemasukan Lotte ini menyebabkan Velvet kekurangan undi di kalangan pengundi-pengundi Sabah? Rasanya tidaklah.
Sebab mungkin Lotte ada penghuni dia sendiri, mungkin saya pun ada sendiri kan. So kehadiran Lotte tuh macam saya rasa pemberi semangat kepada saya lagi lah di akademi. Tapi kita pun sebenarnya tak ada buat masa ini angka yang mengatakan bahawa Velvet hanya mendapat ataupun Lotte hanya mendapat undian daripada orang Sabah. Kemungkinan Lotte juga mempunyai pengundi-pengundi lebih daripada di luar Sabah juga kan. Begitu juga dengan Velvet. Okey, Velvet ini pertama kali Velvet nak saksikan Velvet dalam Akademi Fantasia 10 minggu tak dapat tengok TV. Yang ini semua kami sudah nonton. Jadi kami nak bawa Velvet untuk menonton sedutan rakaman antara hari-hari Velvet di Akademi Fantasia. Andai kata kita bercinta, akan kau bina mahligai yang terapung di langit ketujuh, sememangnya seakan hayalan belaka. Aku tak percaya kata-katamu hanya mimpi di siang hari. Kemarau panjang berpanas jua, berteduh tidak. Rindu tak? Rindu, ya. Seronok tak? Sangat seronok. 10 minggu macam penjara Velvet. Seronok ke duduk kat dalam tu? Kadang-kadang terasa mau balik lah, tapi memang ini peluang keemasan kan dalam hidup. Ya datang bukan 10 kali, datang 1 kali dalam hidup. So rasanya saya patut bersyukur sebab pernah menjadi salah seorang pelajar Akademi Fantasia. Top 5 Ya. Pelajar Akademi Fantasia. Okey, Velvet, apa yang Velvet bagi tahu kat diri Velvet untuk terus melangkah? Ayo, dah penat dah ni dalam minggu ke minggu lepas 10 minggu. Bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 9, tapi 10 minggu. Apa yang Velvet bagi tahu kat diri Velvet? Sekejap lagi nih, tidak lama, sekejap lagi kau tahanlah. Gitulah, saya selalu bagi tahu diri saya, dan selain daripada itu ada sokongan daripada kawan-kawan yang lain. Kadang-kadang rasa macam tidak boleh buat, tetapi dengan kehadiran kawan-kawan itu yang menyemarakkan lagi semangat saya lah untuk terus berada di akademi. Jadi sekarang ni Velvet memang teramat rindu dengan ibu bapa Velvet kan? Sangat, kita akan tampilkan ibu bapa Velvet di atas pentas ini untuk kita kembalikan anaknya kepada yang empunya. Kita berikan tepukan untuk kedua Ayanda dan Bonda Velvet. Okey, jom kita berikan tepukan untuk Ayah Velvet. Khabar? Jom. Aduh, khabar. Jumpa lagi kita ya. Ayo, Uncle, kita ke sofa, kita ke tempat duduk. Uncle sihat ya? Alhamdulillah, mari. Okey, inilah dia kedua orang tua Velvet yang turut memberi sokongan di konsert malam tadi, dan kali ini turut bersama dengan Velvet di imbasan Akademi Fantasia. Nak panggil apa nama ayahnya? Uncle Lawrence. Uncle Lawrence. Okeylah. Nak panggil Uncle rasanya saya ni lebih kurang. Aja ni Uncle juga ni. Abang Lawrence. Abang Uncle juga ya. Okeylah, saya panggil Uncle, seronok ni. Uncle bila pertama kali kan terus sampai di sini untuk menyaksikan. Sebelum ini dalam konsert-konsert sebelum ni tak pernah datang.
Ada sekali ya. Jadi apa yang Uncle nampak perbezaan selain rambutnya lah? Apa perbezaan Velvet yang dulu dengan Velvet yang sekarang? Saya lihat dia bertambah matang dan mempunyai pengalaman. Ya, bagaimana Aunty? Apa perbezaan yang Aunty nampak Velvet dahulu dengan Velvet bintang sekarang ini? Oh, ya sekarang dia saya tidak berapa tahu apa yang di dalam si Velvet, tetapi apa yang saya lihat sekarang dia telah berubah di dalam terutama sekali di dalam vokal dia. Hari demi hari dia telah menyerlah di dalam persembahannya. Ya, memang nampak peningkatannya ya. Dan siapa agaknya yang mempunyai bakat menyanyi yang dapat pada Velvet ini? Uncle-nya kah ataupun ibunya kah? Dua-dua. Dua-dua. Campur sudah. Campur sudah. 10 minggu bagaimana menanti di luar? Dengan penuh kesabaran, Uncle Lawrence? Terpaksa everyday kami watch itu diary lah untuk menghilangkan rindu. Yalah, nasib baik diary ada 2 kali sehari kan. Baiklah, kita ada sedutan rakaman ini dan kita akan jumpa selepas itu. Bintang di langit terindah, melambai kau yang bersedia. Tinggalkan saja sangkar lara, pelangi di awan menanti kau dendangkan lagu cinta. Gemakan hati bergetaran, hembuskan nafas sedalamnya. Tiada lagi sempadannya, merendah asmara menyambut kau lapaskan kata cinta. Kini detiknya menjelma, kita berdua berbicara dan mengunjunglah setiap senyummu, bersemi mesra kemanisan janji. Terus bersemadi di pentas ini, tempat keempat menjadi milik Haziq. Tahniah Haziq. Ya, itu dia. Semua dah tahu, jadi kita tak payah lagi buang masa. Terus saja kita memanggil pemenang tempat keempat kita, konsert Kami Fantasia musim yang keempat, Haziq. Haziq yang merupakan, saya boleh katakan, pejuang irama lagu Melayu tradisional bagi golongan anak muda remaja. Kesalahan, tahniah adik. Abang memang rasa bangga sangat. Bila dah habis ni, bukan kata bangga sebab dah habis, bangga sebab Haziq berjaya sampai final dia, Haziq. Oh, 10 minggu. 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 10 minggu.
Mula-mula ni adalah suara juga kan, dia mengatakan Haziq mungkinlah antara yang awal yang akan meninggalkan Cafe Fantasia. Lepas tu bukan pula dapat tempat kelima, tempat keempat pula tu dia. Jadi Haziq, bila abang nak umum nama Velvet tempat kelima, Haziq dah senyum macam Haziq tahu rasa Haziq. Saya rasa macam itulah, sebab Velvet pun masa mula-mula sebelum konsert dia tempat keempat, saya tempat kelima. So saya tempat kelima. Dan apa sebenarnya yang menyebabkan Haziq kemudian rasa pula Haziq tempat keempat? Kalau dah terlepas tempat kelima, Haziq sepatutnya rasa macam akulah di tempat yang ketiga ke kedua ke macam tu kan, dah ada harapan dah. Jadi Haziq tetap juga taruh harapan selepas Velvet aku pula. Tengok kepada penonton semua, rasanya memang tempat keempat. Ya, tempat dekat dalam ni kan, penonton turut berjerit-jerit. Tapi abang tak pernah dengar pun apa sebenarnya, sebab semuanya bercakap serentak. Jadi tak tahu. Jadi macam mana Haziq bila Haziq menyanyikan lagu, kedua-dua lagu adalah lagu Melayu, lagu asli tradisional. Jadi Haziq rasa ralak tak dapat tunjukkan kebolehan Haziq, versatility Haziq untuk menyanyikan lebih daripada irama tradisional di konsert akhir? Sebenarnya memang Haziq nak lagu, mungkin lagu sendiri, lagu tradisional, dan lagu yang lagi satu mungkin lagu rancak sikit, lagu ballad ke, lagu pop rock. Okey, Haziq 18 tahun. Bulan berapa masuk 19? 7 bulan 1. 7 bulan 1. Baru 18 lagi, belum lagi 19. Jadi bila Haziq dikatakan Haziq tak membawa image umur 18 tahun, Haziq nampak macam umur dah lebih dewasa daripada. Jadi Haziq rasa Haziq masih nak macam tu, ataupun Haziq nak berubah jadi remaja balik? Tak, sebenarnya bang, saya menyanyi je lagu lama. Saya, cara berpakaian saya macam dekat Keluang, saya pakai t-shirt kecil, pakai seluar jean, pakai topi, semua pakai kasut Adidas, Nike. Cuba nyanyi sahaja. Okeylah. Okey, jom kita saksikan antara kenangan Haziq di Akademi Fantasia. Kemanakah nak dibawa, resah kian melanda. Di manakah hendak ku khabar, pilu di dalam dada. Bila kasih di ujungnya nyawa, rasa ingin dimanja. Perasaan pun kian tersentuh bila rindu ini berlabuh. Apakah yang dikejar dalam hidupku? Berkali ku kata padamu, kita singgah di dunia yang sementara, penuh tipu daya. Okey, makin lama makin kurang Haziq kan. Dan Haziq makin lama orang nampak ke dalam Akademi Fantasia tu. Jadi karakter Haziq makin lama orang dah tahu, makin lama orang nampak. Jadi Haziq dilihat sebagai Haziq yang tiba-tiba jiwang bercinta dengan Liz. Haziq bagi tahu abang, terus terang sekarang, masa Liz masuk tu, kenapa Haziq berbeza pula ketika itu? Tiba-tiba rajin menari, tiba-tiba menyanyi lagu orang lain, bukan lagu sendiri, siap tuju-tujukan lagu Dialova. Sekarang ni abang nak tanya, apa perasaan Haziq pada Liz sebenarnya? Sebenarnya saya dengan Liz tak ada apa-apa bang. Kami cuma kawan. Sebab sebelum masa dekat Hotel Holiday Villa lagi, kita memang dah rapat dengan Kak Fahan semua. Macam kita ada aktiviti kelas motivasi dengan Cikgu Fazli semua. Kalau pergi makan semua memang sama-sama. Dah macam ada beradik lah. Ini jawapan standard semua ni. Okey, malam tadi masa nyanyi ada Tora juga sikit. Ada sikit. Terpecah kan. Jadi bila orang panggil Tora, orang panggil Ultraman, orang panggil Superman, orang panggil Keluangman, ada macam-macam nama. Panggillah Gigil.
Jadi Haziq tak ada ke rasa sedih bila nama-nama begitu digelarkan pada Haziq? Rasanya tak, sebab datang daripada diri saya juga. Silap saya, buat tora tu semua support tak betul. Gigil semua memang natural, so saya tak kisahlah. Tapi itu dah jadi Haziq punya identiti pula dah sekarang kan. Okeylah, kita akan satukan semula keluarga yang terpisah ini, Haziq bersama dengan Encik Rosebi. Jadi saya ingin jemput Encik Rosebi dan isteri untuk masuk naik ke atas pentas bersama dengan anaknya Haziq. Dipersilakan. Inilah dia pertemuan buat pertama kali. Ayahanda Haziq dan juga bondanya. Allah, dah besar anak mak. Silakan bang, silakan. Khabar bang. Khabar salam silakan. Inilah dia. Wah, sama tampan rupanya ayah dan anak. Kami di Akademi Fantasia sebenarnya, Encik Rosebi, kami ini terpegun setiap kali ada panggilan telefon. Abang seperti memberikan kritikan dan mengajar cara-cara dan teknik-teknik menyanyi kepada Haziq. Tolonglah beritahu saya, adakah abang ini seorang guru muzik, guru vokal ataupun penyanyi sendiri? Masih ni lah ya. Jadi saya melibatkan diri lah sepenuhnya dalam bidang ni sebagai aktivis kesenian. Jadi sejak awal melibatkan diri, jadi kita tahulah sikit sebanyak ya. Jadi dalam itulah cara kita membina, bagi didikan pada Haziq. Mungkin tak sehebat cikgu-cikgu dalam AF lah, tapi pasal bidang yang dinyanyi ni mungkin saya lebih tahu sikit daripada lain. Jadi saya cuba membantu lah, itu saja. Okey Kak, kenapa Haziq menggigil? Adakah ini dari kecil ataupun hanya di atas pentas ataupun apa? Bolehkah Kak tolong jawabkan? Tahu saya, sebelum ni Haziq tak pernah menggigil. Tapi bila masuk AF, boleh jadi tekanan ke apa kan, gigil tu datang. Itu tak tahu di mana datang, saya pun tak tahu. Sebelum ni tak ada Haziq? Sebelum ni tak ada. Tak ada? Abang ingat daripada minggu pertama lagi Haziq cakap, bang macam mana nak buang rasa gigil ni bang? Cakap, entahlah, abang pun tak tahu. Abang bila dia ada petang pegang kertas pun tidak gigil kan. Tapi sebenarnya takut juga kan. Tapi itulah. Tapi walaupun kita ingin satukan semula. Jadi bagaimana abang punya perasaan, komen abang dengan persembahan Haziq malam tadi? Saya nampak dia boleh bawa lagu tu. Dia pun itu adalah kebiasaan dia buat lagu-lagu serupa itulah. Jadi saya agak bangga, cukup bangga dengan dia dah boleh berdiri di pentas di halayak ramai yang begitu ramai. Okey. Dan itulah dia. Okey, soalan terakhir saya. Akak puas hati anak akak cuma dapat nombor 4 je Kak? Itu saya rasa alhamdulillah, syukurlah dapat masuk hingga ke konsep terakhir. Itu alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Okeylah, tahniah saya ingin ucapkan kepada keluarga Encik Rosebi kita ni, dan juga tahniah kepada Haziq 10 minggu dalam Akademi Fantasia. Jadi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami dalam Bahasa Akademi Fantasia. Kita saksikan serutan rakaman ini, persembahan Haziq malam tadi. Semakin resah, jiwa tambah gelora, senyum terkadang tidak nak ku lerai, tidak terhurai. Di sana ku lihat wajahmu, di
merindu. Farhan merupakan pemenang tempat ketiga yang akan membawa pulang wang tunai RM5,000 sumbangan Hotlink dan trofi sumbangan Astro. Beg pakaian berjenama Samsonite bernilai RM1,000. Telefon bimbit tajaan mobile senang berat bernilai RM500. Barangan elektrik tajaan dari AOA Elektronik senang berat bernilai RM5,200. Barangan RM10,000 dan pakej perjudian ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris bernilai RM7,500. Sekali lagi berikan tepukan untuk pemenang ketiga. Itulah dia ketikanya nama sebenarnya rupanya ada masalah audio juga ya ketika berlangsungnya upacara malam tadi. Kami di sini tak perasan sangat. Cuma anda di rumah mungkin ada mengalami kerosakan audio. Jadi bagi pihak teknikal kami ingin memohon maaf sebab ini semua kejadian yang tidak dapat dielakkan apabila ia berlaku secara langsung dan kadang-kadang benda-benda sebegini memang tidak dapat dielakkan. Sekali lagi kami memohon maaf dan kami ingin terus bawakan kepada anda Farhan, pemenang tempat ketiga Academy Fantasia musim yang keempat. Ini dia. Sekali lagi tepukan untuk Farhan. Tapi nak berhenti ni? Jalan je. Oh, jalan je. Langkah. Gitu. Okey. Meh, kita duduk sini. Tahniah abang nak ucapkan pada Farhan. Terima kasih, tahniah. Tapi bila ketikanya abang umumkan naib juara dahulu, sebab apa? Sebab kalau dilihat dari pekikan penonton yang ada di dalam stadium ini malam tadi, rasanya memang Farhan ada potensi untuk menjadi juara. Dan begitu juga dari konsert-konsert yang lalu, Farhan selalu nombor 1 bila setiap selesai konsert. Jadi bila malam tadi sahaja diletakkan Farhan bersama dengan Faizal. Ketika itu, adakah Farhan merasakan bahawa ada peluang Farhan untuk bergelar juara Academy Fantasia? Masa tu Farhan tak rasa apa-apa sebab masa tu excited sangat. Sebenarnya excited sebab dah habis buat apa yang kita perlu buat pada malam ni. So bagi Farhan tak ada masalah lah. Juara tak juara tu bagi Farhan semua juara sebenarnya. Okey. Jadi Farhan yang pertama sekali habis kan tugasan malam tadi. Abang tengok Farhan dah lepas tu lega. Tapi tugasan Farhan yang nombor 2 tu Spain tu memanglah sangat puas hati Farhan kan, sebab Farhan dah bagi all out kan. Dan dapat pula membawakan lagu itu. Jadi susah ya lagu tu. Lagu tu memang susah, memerlukan banyak teknik dan experience, pengalaman. Dan lagu tu bukan semua orang boleh bawa dan orang tak berapa familiar with that song, dengan lagu-lagu tu. Okey. Sekejap lagi abang nak tanyakan tentang image Farhan yang dah berbeza ini. Okey, kita saksikan dulu rakaman detik-detik Farhan di Academy Fantasia. Pernahkah kau bermimpi seketika berada di tempatku, membayangkan pahit manis berlalu, entah siapa yang tahu. Mungkin nanti kau juga merasakan berdepan dengan kata menyesalkan, takkan tubuhmu kebal.
tiada pertimbangan, keheningan malam membangunkan kebayang. Nampak tu. Farhan makin berubah tau Farhan dalam Academy Fantasia, bermula dengan satu siput. Terus bertambah siputnya menjadi 2. Dan sebelum menjadi 3, nampak gayanya Farhan berjaya menukar imej. Jadi Farhan rasa berbeza ke sekarang berbanding dengan Farhan yang mula-mula masuk Academy Fantasia dulu? Berbeza sangat. Dari segi imej, penampilan, rambut, diri dan macam. juga pengalaman. Okey, kita tampilkan sini ahli keluarga Farhan untuk bersama dengan Farhan. Sekejap lagi Farhan perkenalkan dia siapa ahli keluarga Farhan ni. Apa khabar? Ini Farhan. Apa khabar? Meh duduk meh. Okey, pertama kali Farhan bersua dengan ahli keluarga. Okey Farhan, mari sini duduk. Okey, yang ini siapa, yang itu siapa Farhan? Yang ini Makcik Farhan, bedah ibu. Mak Usu. Mak Ngah. Maklong. Yang itu Pak Usu. Ni Pak Ngah. Pak Ngah. Oh, Pak Ngah. Soalan saya, di mana ibu bapa Farhan? Ada, diorang ada. Kenapa ibu bapa Farhan tak pernah muncul? Pak Usu lah jawab. Pak Usu dah naik dah ni Pak Usu lah Pak Ngah. Sebenarnya bapa dia tak mau muncul. Hanya macam apa? Kalau muncul pun pada konsert-konsert takut Farhan tak bersuara. Oh, itu sebabnya. Farhan mempunyai masalah yang kalau menyanyi, kalau ada ayah atau ibu depan memang tak boleh nyanyi Yelah. Memang sebab ayah dia banyak mengajar Farhan nyanyian. Dalam nyanyian tu dia banyak mengajar lah. Tapi bila Farhan nyanyi, bila dia ada kat depan, rasa macam alamak, aku nyanyi salah. Nanti macam takut kena marah ke, dia tengok ke salah lah semacam. Encik Rosebi okey je datang setiap minggu. Jadi maklum pula dah Jadi bila Farhan setiap minggu konsert kan nasib nombor satu. Ada tak harapan yang mengatakan bahawa Farhan akan jadi juara Academy Fantasia? Sikit ada. Tak banyak harapan, itulah sikit je. Tapi bila dah digandingkan dengan Faizal, antara Faizal, Farhan, Faizal, sebelum diumumkan juara, ada tak sedikit rasa bahawa anak buah aku ni juara ni? Pak Ngah. Sikit tu adalah. Tapi kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tak sangka sampai final. Jadi final pun dah cukup bagus untuk kita. Dia memang selalu corot sahaja. Dulu masa konsert prelude pun corot kan. Lepas tu bila diary dia corot, bila konsert dia naik. Dia diary dia corot, dekat konsert dia naik. Dia naik. Tapi yang ini lain pula jadinya. Saya fikirkan Farhan akan membuat perkara yang sama dalam undian yang dilakukan oleh pengundi-pengundi akan terjadi juga. Farhan terus melonjak naik kan. Rupanya ialah orang kata rezeki dan juga penyokong-penyokong Faizal juga kuat. Kita tak boleh pertikaikan penyokong Lotte juga kan. Okey, tahniah. Yang ini memang dah dapat malam tadi awak bawa ni. Dan ini adalah jaket di mana semua pelajar-pelajar Academy Fantasia dapat. Jadi inilah dia untuk Farhan. Terima kasih bang. Okey, terima kasih kepada ahli keluarga Farhan. Dan kita saksikan Farhan sedikit sedutan persembahan Farhan. Kok lah lagu tu kot, tak tahu lah. Mungkin lagu baru Farhan tu kan di konsert malam tadi. Jom kita saksikan. Puasa yang ku rasa di jiwa sejak ku digelar kekasih. Oh, disitulah terjadi semua kenangan yang tak pernah aku
Lotte. Lotte sebagai naib juara. Okey, itu dia Lotte, naib juara Akademi Fantasia musim kali ini. Kita terus bersama dengan naib juara Akademi Fantasia. Hello. Friend. Hai. Ha, ni dia. Abang. Khabar. Okey, tahniah Lotte. Tahniah dek. Inilah dikatakan rezeki ayam nampak di kaki. Rezeki Lotte rupanya masuk semula dan terus mendapat gelaran naib juara. Okay, letak sini dulu. Okey, kita dah 2 kali dah dalam imbasan. Ya, bang. Dulu masa Lotte mula-mula keluar. Sekarang ini Lotte terus naik juara. Itulah Akademi Fantasia ni kan, bila Lotte keluar dan bila dapat masuk terus jadi naik juara ni. Di mana keistimewaan Lotte rasa sehingga Lotte mesti tahu kekuatan Lotte sehingga menjadi naik juara setelah tersingkir pula tu. Wow. Mungkin Lotte boleh menari kan. Dan macam mana pula semangat Lotte bila masuk balik? Semangat memang macam terkejut, macam happy lah, memang happy. Tapi Lotte memang masih tak, macam masih belum percaya lagi boleh jadi naik juara. Yang paling pentingnya Lotte hanya mempunyai masa dalam 5 hingga 6 hari sahaja untuk memotong Haziq, Velvet, Farhan kan, dan terus naik ke tiba-tiba pula kan. Tempat kedua dan cuba berusaha memotong Faizal juga di tempat pertama. Jadi Lotte ada terfikir tak yang Lotte akan menjadi naib juara? Sama sekali tidak. Sebab saya telah keluar. Saya telah keluar dan saya fikir memang saya dekat bawah sebab ialah masuk dalam carta 5 orang yang the best, dan memang saya ni yang terkeluar, memang saya rasa di bawah. So tu saya pesan dengan adik-adik semua, lepas tu jangan fikir number apa semua. Yang penting buat yang baik malam ni. Okey, kita pun dah pernah bersama dalam imbasan. Jom sekarang kita saksikan sekali lagi waktu-waktu Lotte di Akademi Fantasia. Lebih pula seminggu daripada yang dulu. Saturday morning rain is falling. Still some cover share some skin. Clouds are shadowing us in moments unforgettable. You twist to fit the more that I'm in. But things just get so crazy living. Life gets hard to do. And I would gladly hit the road, get up and go if I knew that someday it would lead me back to you. That someday it would lead me back to you. That may be all I need. Darkness, she is all I see. Come and rest your bones with me. Driving slow on Sunday morning. Okey. Nasib Lotte berasal dari Sabah. Rasakan macam hampir sama dengan nasib Felix yang juga berasal dari Sabah, yang begitu baik dengan Mawi, dan Lotte begitu baik dengan Faizal. Jadi ada bayangan-bayangan lah di situ, Mawi, Felix, Faizal dan juga Lotte. Jadi Lotte memang rapat dengan Faizal lah. Memang rapat. Memang rapat sebab itulah macam saya beritahu dulu, kita orang dari kampung sama-sama. So bila cerita tu memang hal-hal kampung dengan kerbau, dengan sungai, dengan hutan, itulah memang jadi
Rapat sangat lah. Okey, sekarang ini kita bawakan dari Kampung Lotte juga kedua ibu bapa Lotte sekali lagi untuk bertemu dengan Lotte setelah kita berikan kejutan suatu ketika dahulu. Silakan naik. Itu dia ayah Lotte. Hai Pak. Hai. Mak. Tahniah untuk keluarga Lotte kerana anak anda adalah naib juara Akademi Fantasia. Kabar kita jumpa lagi. Kabar baik. Sihat ya. Okey, sihat. Okey. Sekali lagi bersua dulu dalam konsert yang keberapa kali Lotte kita temukan Lotte ya? 7. Dan apabila Lotte menjadi naib juara sekarang ini, adakah sanggup keluarga Lotte berpisah dengan Lotte lagi sebab Lotte akan melalui kehidupan yang berbeza dan akan banyak lebih berada di Kuala Lumpur daripada di Membakut. Bagaimana bapaknya? Soal perpisahan di antara anak dengan ibu serta keluarga kan, apabila Lotte memilih bidang ini, dengan sendirinya kami sebagai ibu dan bapa memang telah memang bersedia lah. Sebab kami tahu tentang sebagai seorang penyanyi, seorang penghibur, terpaksa memang selalu berpisah dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat yang berada di tempat sendiri lah. Ya. Jadi apa agaknya pesan ibu ya kepada anaknya yang jauh daripada pandangan mata, lepas tu lama pula tak jumpa, kali ini jumpa sekejap, lepas ini dia harus terus melalui kehidupan sebagai bintang yang banyak jadualnya. Apa pesanan ibu Lotte pada Lotte ya? Pesanan saya kepada anak saya, kalau dia berjauhan, kalau dia jauh dari kami, pandai-pandailah dia menjaga diri dan pandai-pandailah dia menyesuaikan diri apabila dia apalagi lebih-lagi sekarang dia sudah dikenali. Jadi adakah keluarga Lotte sekarang juga bersedia untuk menerima gosip-gosip Lotte selepas ini ayahnya? Soal gosip ini memang sebagai seorang penyanyi ataupun sebagai pelakon memang tidak lari daripada gosip. Tetapi saya fikir setiap seorang penyanyi ataupun sebagai seorang pelakon memang telah bersedia menerima gosip-gosip walau apa sekalipun. Wah, macam manager lah bapaknya menjawab. Lotte harus memasang ayahnya sebagai manager ni. Okeylah, dan ini adalah hadiah yang Lotte dah dapat, kan? Dan di samping itu Lotte juga membawa pulang sebuah beg pakaian jenama Samsonite, wang tunai RM10,000 dari Hotlink, telefon bimbit Tajam M Mobile, barangan elektrik Tajam dari Awal Elektronik sudah berhak. Banyak ni bang. Barangan menarik Tajam Nosim kak. Paket percutian 5 hari 4 malam ke Paris Tajam L'Oreal Paris. Dan ini dia sebuah kereta menarik Toyota Vios 1.5e Tajam UMW Toyota Motors yang berhak bernilai RM76,300. Bagi pihak Toyota UMW Toyota Motor, saya menyerahkan ini kepada Lotte. Masih. Tahniah Lotte, boleh bawa berjalan. Lesen ada? Ada lagi. Tak apa, maknanya tahniah pakcik. Tahniah bang. Terus kepada keluarga ni kereta ini. Okey. Baiklah, kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Lotte dan ahli keluarganya. Kita saksikan sedikit persembahan Lotte pada malam tadi. Baru ku sedari bintang rupa-rupanya mentari seluas lautan pasir tak terbilang. Baru ku sadari kasih
rupa-rupanya nurani mendamar di jiwa. Cinta tak terbayar. Oh, engkau bukti cinta sebenarnya. Ku jatuh cinta jadinya. Juara musim keempat, Faizal. Okey. Itulah dia kenangan yang satu lagi mengukir sebuah lagi sejarah di konsert akhir malam tadi apabila Faizal dinamakan, dilaungkan sebagai juara Academy Fantasia musim yang terbaru, musim keempat ini. Kita terus bersama dengan juara Academy Fantasia. Inilah dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tahniah Faizal. Tahniah sangat. Okey, mem duduk. Hujan dan juga lihatlah telah terus meletakkan color lain ni daripada orang lain. Sekarang ini Faizal diri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Vince, dengan Zahid, dengan Mawi. Apa agaknya, nak cakap perasaan memanglah gembira. Bagaimana agaknya Faizal menerima keputusan ni? Saya tak tahu nak cakap apa, macam mimpi pun ada. Tapi yang pastinya saya betul-betul bersyukur lah. Tak sangka abang, macam betul, saya tak sangka betul-betul. Jadi bila Faizal pada awal konsert kan, kita dah cakap bahawa Faizal, kita dah umumkan Faizal berada di tangga yang teratas dengan berapa? 35% rasanya masa itu. Adakah Faizal yakin akan terus mendominasi carta? Saya tak fikir benda-benda macam tu bang. Saya concentrate betul-betul. Saya fikir saya nak buat yang terbaik untuk setiap konsert dan tak akan melukakan hati-hati penyokong saya. Okey. Dan bila pula abang umumkan bahawa Farhan dan Faizal antara dua yang kemungkinan untuk menjadi juara, ada tak sedetik tiba-tiba Faizal merasakan bahawa Farhan akan menjadi juara? Ada. Kenapa? Pasal saya rasa dia berbakat besar dalam bidang ni. Dan saya rasa dari segi persembahan, apa, vokal, mutu apa, dia lebih menyelah daripada saya. Tapi mungkin Faizal Academy Fantasia ini bukan sahaja menilai dari segi nyanyian saja. Ia adalah package di mana lebih daripada itu yang diserahkan kepada penonton untuk mengundi. Jadi penilaian daripada penonton adalah mempunyai cara penilaian yang tersendiri. Okey, malam tadi, ya Allah, ni abang nak kongsilah cerita. Belum pernah terjadi lagi ni dekat atas pentas ni. Ni nak baca keputusanmu. Ni keputusan dia dah lah terbesar macam ni kan. Lepas tu nak tarik pula lagi nama. Kadang kalau abang buka kan orang nampak pula tulisan dia besar ni. Nampak tulisan dia besar macam ni. Kalau abang buka sikit aja, orang daripada Empat Batu dah nampak dah siapa menang. Abang kau nak buat suspend kan? Saya buka tarik ni, benda-benda ni dia melekat dia gang dia nampak. Jadi bila ditarik, nampak kan susah abang nak bercakap ni. Nampak ni. Nampak. Bila jadi gini,
Abang dah bunyi Kelantan pun ada ya. Abang tarik ni, dia melekat. Gang dia lebih. Gam ke gang? Gang. Gang dia lebih. Jadi bila abang tarik, rap. Cari habis. Habis cari habis. Abang nak baca tu macam mana abang nak tampal ni? Sambil baca sambil nak nampal ni macam mana ni? Susah abang dia. Dah macam pula kita nak buat apa ni macam gitu. Dah jadi minta maaf lah kalau masa tak membaca ini tidak nampak kelancarannya dan ada pula ada yang tertinggal. Okeylah. Abang nak bacakan sekali lagi sebenarnya hadiah yang Faizal menangi. Sebenarnya ada kat sini apa lagi? Kapal terbang pun ada. Okey. Ini dia hadiah yang sebenar Faizal menangi ialah wang tunai sumbangan hotlink bernilai RM20,000. Terima kasih. Sumbangan hotlink dan sebuah trofi sumbangan Astro, sebuah beg pakaian jenama Samsonite, telefon bimbit tajaan M-Mobile Senayan Berhad. Jadi duta ke yang baru? Tak ada. Ganti pula nanti F-Mobile pula ada kat sini. Barangan elektrik tajaan dari Aowa Elektronik Sendirian Berhad. Barangan menarik tajaan Osim. Kursi urut yang mu takut tu. Makan orang. Makan orang. Tak ada, dia urut bagus ni. Pakej percutian indah ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris. Kena bawa abang pergi ni. Besok tak pandai cakap Paris bang. Tak cakap Paris, tak payah sebut je Paris. Pandailah cakap Paris. Kemudian, sebuah kereta penuh bergaya Toyota Vios 1.5G tajaan UMW Toyota Motors yang Berhad bernilai RM83,900. Tu pandang kat bawah tu. Jeling-jeling kat bawah tu. Dan juga ni dia, sebuah kondominium mewah dengan pemandangan indah di Eva Mosa Melaka bernilai RM240,000. Terima kasih. Wow. Saya bang, berjayanya saya pada malam ini. Tak ada kala macam tanpa penyokong-penyokong saya, pihak Astro, cikgu-cikgu yang bersusah payah mengajar saya selama 3 bulan. Dan abang sendiri yang banyak bantu saya masa sebelum belakang petang saya bercakap semangat atas petang macam mana. Saya tak dapat bertahan sampai tahap ni bang. Saya di sini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki pada kamu semua. Amin. Dan ini kadang-kadang rezeki orang dah tertulis sejak azali begitu. Jadi inilah rezeki Faizal. Kalau dicampur-campur ni Faizal, ya bang. Separuh jutawan dah awak ni. Yes. Betul dah separuh jutawan dah ni. Mimpi tak? Mimpi tak? Apa Kejut. Okeylah Faizal, kita akan bawa Faizal untuk menonton kenangan. Faizal tak pernah keluar daripada Akademi Fantasia 10 minggu Faizal. Lama. Jadi Faizal tak nampak apa pun kat luar kereta. Tak nampak, sekali-sekali lah dapat jalan kan. Esok boleh tengok matahari ya bang. Tengok matahari. Duduk bawah matahari tu ya. 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 Okeylah, inilah dia antara kenangan Faizal di Akademi Fantasia. Kita tonton Faizal. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku mahu kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku, memanggil rinduku
seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Itu dia bila Faizal berada di Akademi Fantasia. Apa awak dapat belajar di Akademi Fantasia, Faizal? Saya dapat belajar semangat untuk berjuang. Bolehlah menari sikit-sikit tu bang. Kakang-kakang pun boleh bergerak daripada tak boleh terus. Tapi satu yang saya dapat belajar yang betul-betul berharga bagi saya, pengalaman yang tiada nilainya. Okeylah. Kita akan terus juga lagi sebentar lagi bersama dengan juara Akademi Fantasia. Mimpi abang sebut juara Akademi Fantasia. Percaya? Kejut bang. Juara Akademi Fantasia. Okey, selepas ini jangan ke mana, terus bersama dengan Faizal. Masih lagi kita bersama juara Akademi Fantasia musim yang keempat ini, Faizal, Muhammad Faizal bin Ramli. Siapa yang awak ingin jumpa dahulu apabila sekarang ini awak dapat berjumpa dan keluar daripada Akademi Fantasia? Siapa yang ingin awak bertemu? Mak ayah saya. Mak ayah saya, mak ayah saya pula, mak ayah anda. Jadi kita bawakan mak ayah anda. Mana dia ibu dan ayah Faizal? Inilah dia ayah dan ibu juara Akademi Fantasia musim yang keempat. Tahniah. Tahniah bang. Sila duduk. Okey, mari kita duduk. Okey, banyak yang keluarga ini lalui. 10 minggu Faizal di Akademi Fantasia, banyak yang mereka lalui. Satu, cakap-cakap orang kan. Dua, bisik-bisik orang. Tiga, surat khabarnya lain. Lepas itu dekat saluran App 15 lain. Jadi bagaimana agaknya Abang Ramli melalui hari-hari 10 minggu itu dengan tiadanya Faizal, tetapi macam-macam cerita yang terdengar di telinga dan macam-macam perkataan yang ada dekat website dan juga di saluran 15. Macam mana? Sabar je lah. Terima je lah apa yang diorang kritik ke akhbar-akhbar. Dalam akhbar tu macam-macam ada cerita berkenaan dengan diri saya dan mak Faizal. Lepas tu kita terima lah benda macam tu. Jadi nampak gayanya berubah sekejap kehidupan akak dan juga Abang Ramli. Dulu orang tak nak ambil tahu, orang nampak macam tu saja. Tiba-tiba sekarang ini nak keluar rumah pun dah ada mata yang memandang. Jadi susah tak untuk melalui kehidupan ibu bapa kepada juara Akademi Fantasia ni kak? Biasa hajalah. Biasa kan macam. Kenapa Faizal ketawa? Mungkin mak dia ni terkejut lah. Terkejut juga. Macam mana nak melalui tu Abang Ramli Kehidupan berbeza ni, kehidupan tak sama macam dulu dah tak ada privacy, orang kata dah tak ada dah kehidupan sendiri-sendiri. Apa kita pakai semua nak tengok. Bagi saya perkara tu macam biasa je lah. Saya anggap perkara tu macam biasa. Mungkin selepas ni tak tahulah apa anggapan dia orang, apa pandangan dia orang. Tapi kalau perkara-perkara tu kan timbul, saya terpaksa terima lah benda-benda macam ni. Okey, ini nak tanya dengan mak dia lah, sebab mak dia masih terkejut lagi kan. Jadi berusaha nampak sangat Faizal ini membaiki diri dia. Apa perbezaan dah nampak kak? Gelak pula Faizal. Apa perbezaan Faizal dah nampak kak? Dari segi bukan nyanyian aja lah, yang lain juga. Nyanyian apa? Cakap kak? Kakak dia suka senyum punya.
Mungkin terperanjat lah. Tahu dia? Terperanjat. Tak sangka Faizal ni boleh jadi juara malam ni. Kenapa pula tak sangka? Abang Ramli banyak cerita yang kami baca di akhbar-akhbar. Abang Ramli ia membantu kempen mengundi Faizal di Terengganu tu. Banyak pelaburan yang abang keluar kat situ. Jadi adakah ini abang rasa pengorbanan ataupun abang rasa ini adalah satu tanggungjawab atau apa? Dia sebagai seorang ayah ataupun bapa kepada anak, kita akan buat apa saja untuk anak kita. Tak kira lah anak siapa sekalipun, dia sanggup berkorban untuk anak. Okey, Abang Ramli boleh nyanyi ke? Tak boleh? Tak boleh nyanyi. Lagu rakyat ke? Tak. Okeylah. Kita yang ini dah memang menjadi hak Faizal. 20,000 lagi datang. Yang ini adalah jaket ya yang akan Faizal. Tapi Faizal boleh letakkan jaket di sini sebab abang nak bagikan yang lebih besar juga lagi ya. Sebentar lagi kita pergi ke bawah. Ini adalah untuk juara Akademi Fantasia 4 sebuah kondominium Famosa Resort Malaysia di Savoy Condo Park berharga RM245,000 untuk Faizal. Kan Faizal bangun, sila ahli keluarganya untuk menerima kunci rumah ni. Pakai hak ni tahu, buka pintu rumah. Okey, tahniah Faizal. Faizal dah dapat rumah sendiri sekarang ni. Jadi Faizal nak ucap apa kepada penaja ni Penajanya ialah Famosa. Ibuan, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala murahkan rezeki kepada penaja saya. Okey, dan kita saksikan sekali lagi rakaman hadiah untuk pemenang tempat kedua dan pertama. Dan selepas itu saya akan bawa Faizal ke bawah untuk naik kereta milik juara Faizal. Kita saksikan yang ini dulu. Naib Juara pula akan membawa pulang wang tunai RM10,000 sumbangan Hotlink dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite. Telefon bimbit tajam M-Mobile 9 berhad. Barangan elektrik AOA Electronics 9 berhad. Barangan menarik tajam OSIM. Pakej percutian 5 hari 4 malam ke Paris tajaan L'Oreal Paris. Sebuah kereta menarik Toyota Vios 1.5e tajaan UMW Toyota Motor 9 berhad bernilai RM76,300. Juara Akademi Fantasia musim keempat akan menerima hadiah-hadiah hebat. Wang tunai sumbangan Hotlink bernilai RM20,000 dan sebuah trofi sumbangan Astro. Sebuah beg pakaian jenama Samsonite. Telefon bimbit tajaan M-Mobile 9 berhad. Barangan elektrik tajaan AOA Electronics 9 berhad. Barangan menarik tajaan OSIM. Pakej percutian indah ke Paris selama 5 hari 4 malam tajaan L'Oreal Paris. Sebuah kereta penuh bergaya Toyota Vios 1.5G tajaan UMW Toyota Motor 9 berhad bernilai RM83,900. Dan sebuah kondominium mewah dengan pemandangan indah di Famosa Melaka bernilai RM240,000. Okey, itu dia hadiah juara dan kali ini dengan rasminya saya akan serahkan kunci ni. Mari Faizal bersama dengan ibu dan ayah di sini. Ini dia hadiah tempat pertama Toyota Vios 1.5G. Kita berikan tepukan kereta untuk Faizal. Okey. Dan juga kita ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada UMW Toyota Motor 9 berhad. Tahu tak kereta ni nilai dia berapa? RM83,900. Okey, Faizal, ini kuncinya. Dan Faizal ada lesen tak? Tak ada, nanti boleh ambil, boleh belajar. Tapi yang penting sekarang ni duduk aja dalam, jangan bawa. Mari kita saksikan detik ini. Kamu tekan hak ni. Tekan hak ni, buka.
Biarlah abang bukakan untuk adik abang mesti ni. Nanti bawa abang jalan. Oh. Okey, yang ni abang pegang. Duduk dalam tu. Start enjin. Tahu tak? Start enjin. Start enjin. Inilah dia detik juara Caribbean Fantasia bersama dengan kereta yang dimenanginya. Senyap betul, enjin dia tak berbunyi lah, bagus. Ni lampu. Lampu. Signal. Wah, semua abang yang lebih ni. Okey, tahniah. Okeylah, kita akan saksikan kini kedudukan peratusan sebab semua dah tahu Velvet tempat ke-5 kan, Aziz tempat ke-4, Farhan tempat ke-3, Lotte tempat ke-2 dan juga Faizal tempat pertama. Tapi yang anda tidak tahu ialah peratusan undiannya. Jom kita saksikan kedudukan peratusan undian di konsert yang berlangsung malam tadi. Okey, di tempat yang ke-5 adalah Velvet dengan 8% undi. Di tempat yang ke-4 adalah Haziq dengan 11% undi. Di tempat ke-3 semua orang tahu Farhan dengan 20% undi. Di antara Lotte naib juara dengan Faizal. Lotte 28% undi dan Faizal 34% undi. Okey, itulah dia kedudukan apabila kita tutup undian yang masuk pada malam tadi, sekaligus meletakkan dengan 34% undi meletakkan meletakkan Faizal sebagai juara Caribbean Fantasia musim ke-4. Juara dek. Juara. Percayalah Faizal. Okey, Faizal akan menyanyikan lagu apa Faizal? Lagu yang menjulang Faizal sebagai juara Caribbean Fantasia. Lagunya Lihatlah. Okey? Baiklah, kita akan berhenti di sini. Jadi kepada anda yang telah terus memberi sokongan selama 10 minggu imbasan Caribbean Fantasia, 10 minggu dari Caribbean Fantasia, 10 minggu konsert Caribbean Fantasia, terima kasih yang teramat. Pastikan anda terus menantikan temu janji anda dengan bintang-bintang Caribbean Fantasia. Okey, pastikan anda juga bersama dengan Maui pada malam ini nanti di konsert Fantasia Maui. Okey, kita bersama dengan Faizal, juara Caribbean Fantasia musim ke-4. Bye, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Kepadamu Tuhan aku berserah, rinduku untuk Kau terima, kerana jiwa tulus bukan syarat bertata cinta. Biarpun seluruh nafasku menjunjung namamu selalu, meskinya ruang hatiku hanya ada wajahmu. Bukan ku tak percaya Kau kasihku, bukan ku berputus asa pada kasihmu yang bisa merubah segalanya. Lihatlah hujan yang turun putih berkilau, masih berdebu. Ini kan lagi
seluruh nafasku, menjunjung namamu selalu. Meskinya ruang hatiku